الهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين أما بعد. Terima kasih kepada pihak penganjur, semua pihak yang terlibat dalam menjayakan program ini sama ada secara langsung ataupun tidak. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi Jumaat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam satu program yang dikenali sebagai kuliah duha, dan kita mengharapkan kuliah duha yang kita adakan pada pagi yang mulia ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tajuk yang diberikan kepada hamba untuk dibincangkan pada pagi yang mulia ini adalah berkenaan dengan generasi anak muda yang didambakan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak muda adalah sebahagian daripada masyarakat kita. Dan kalau kita tengok daripada sudut yang lain, kita dapat melihat perkataan anak muda ini kepada kehebatan penciptaan manusia itu sendiri. Yang mana kita melihat bahawasanya penciptaan manusia itu bermula daripada setitis air mani, bertukar menjadi seketul darah, seketul daging, akhirnya dilahirkan sebagai bayi, meningkat dewasa sehingga kepada usia tua, dan ada orang yang sampai kepada usia yang terlalu tua. Yang mana dalam perjalanan hidup yang kita sebut saat ini, di pertengahan perjalanannya itu dinamakan sebagai anak muda. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat bahawasanya penciptaan anak Adam berbeza daripada seorang kepada seorang yang lain. Ada orang kecil mati dah, ada orang dadang sampai usia tua mati dah. Dan sebenarnya kesemua itu kita dapat berfikir hebatnya tentang penciptaan Allah Subhanahu wa taala terhadap anak Adam itu sendiri. Sehingga kan Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Quranul Karim, ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'thi fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqah لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. Wahai manusia, sekiranya kamu berada di dalam keraguan, kamu masih lagi syok tentang hari kebangkitan, maka kamu kena fikir, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu, yakni Nabi Adam, daripada tanah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan anak cucu Nabi Adam daripada air mani. Kemudian bertukar menjadi seketul darah, seketul daging yang sempurna penciptaannya, dan ada yang tidak sempurna, gugur sebelum daripada dilahirkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menetapkan penciptaan manusia di dalam rahim perempuan sekadar waktu yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan ia seorang kanak-kanak yang tidak tahu kala benda, kemudian jadi orang dewasa, dan sebahagian daripada mereka wafat sebelum daripada itu, dan sebahagian mereka itu lanjut usia sehingga kepada tahap yang cukup teruk. Ini sebenarnya kita dapat berfikir tentang kebesaran penciptaan manusia itu sendiri. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya generasi anak muda yang diharapkan dia berbeza dengan kelompok-kelompok yang mengharapkan generasi anak muda itu sendiri.
Sebagai contoh, musuh Islam memang menginginkan anak muda yang jauh daripada agama Islam. Musuh Islam, dia nak anak muda itu jauh daripada Islam. Kerana dia cuba sedaya upaya untuk merosakkan anak muda agar anak muda tidak berpegang kepada agama Islam. Sebab itulah, andai kata kita serahkan kepada anak muda, kita serahkan kepada manusia tanpa mengambil ukuran agama dalam membentuk anak muda, maka pastinya anak muda akan dibentuk bersesuaian dengan kehendak dan keinginan hawa nafsu setiap manusia. Andai kata kita membiarkan manusia membentuk anak muda tanpa mengambil kira kepada ukuran syarak, tanpa mengambil kira kepada ukuran agama, maka pastinya kita dapati manusia akan membentuk anak muda bertepatan dan bersesuaian dengan hawa nafsu mereka. Apa yang bersesuaian dengan hawa nafsu manusia adalah benda yang dibenci, benda yang tidak disukai oleh agama. Sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim, "Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bis syahawat." Syurga ini dilingkungi dengan perkara yang dibenci oleh hawa nafsu, manakala neraka dilingkungi dengan perkara yang disukai oleh hawa nafsu. Sebab itulah dalam kita membentuk anak muda, maka perlu dan penting untuk kita mengambil kira terhadap ukuran dan neraca yang ditetapkan oleh syarak. Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayat oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta, kata Rasulullah SAW, "Taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnata nabiyih." Aku tinggal pada kamu dua perkara, dan kamu tidak akan sesat selama-lamanya andai kamu berpegang sungguh terhadap dua perkara ini. Yang pertamanya adalah Al-Quran, yang keduanya sunnah Nabi SAW. Jadi, kalau kita melihat kepada agama, kita melihat kepada syarak, maka generasi anak muda yang perlu dilahirkan adalah anak muda yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, beriman kepada hari akhirat, dan menterjemahkan pengamalan Islam di dalam kehidupan mereka. Kerana itulah yang dituntut di dalam Al-Quran dan dituntut di dalam hadis Nabi SAW. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita buka di dalam Al-Quranul Karim sebagai kitab suci umat Islam, kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita buka, kita cari, ada tak cerita-cerita pemuda yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Quran, Allah Taala puji. Ternyata dalam surah Al-Kahf ada tentang cerita pemuda yang Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quranul Karim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda." Kami nak cerita tentang pemuda ni dengan benar. Sesungguhnya mereka itu adalah beberapa orang pemuda yang mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kami tambah kepada mereka itu petunjuk dan tetap di atas keimanan tersebut. Jadi sudah pastinya agama Islam ingin anak muda, generasi anak muda seperti yang disebut di dalam Al-Quranul Karim. Ciri-ciri yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala sebut, innahum fityatun amanu. Sesungguhnya mereka itu adalah beberapa orang pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah mesti kena beriman. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bincang berkenaan dengan iman, kita ahlu sunnah wal jamaah berpandangan bahawasanya iman ni al-iman yazid wa yanqus. Iman ni bertambah dan berkurangan. Bertambah dengan mengerjakan ketaatan dan berkurangan dengan sebab maksiat. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala memuji pemuda yang beriman. Sudah pastinya pemuda yang beriman yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pemuda yang iman dia iman yang sempurna, bukan iman yang lemah.
Kerana di sana ada orang yang mempunyai iman yang sempurna dan di sana ada orang yang mempunyai iman yang lemah. Orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala dan ada orang yang terbaik di sisi Allah, orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang iman dia sempurna. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, kata Rasulullah, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allahi minal mu'minid dha'if. Orang beriman yang kuat lebih baik dan lebih dikasihi oleh Allah berbanding dengan orang beriman yang lemah. Jadi orang beriman yang kuat, hak tu sebenarnya lebih baik dan lebih dikasihi oleh Allah berbanding dengan orang beriman yang lemah. Dia kuat di sini bukanlah kuat tubuh badan, kuat tenaga, bukan. Tapi kuat nisbah kepada perkara-perkara yang berkait dengan agama, perkara-perkara yang berkait dengan akhirat. Sebagaimana yang disyarahkan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Syarah Muslim dan beberapa orang ulama-ulama yang lain. Jadi orang beriman yang kuat ini sebenarnya lebih dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala berbanding dengan orang iman yang lemah. Dengan maksud orang yang iman dia semakin kuat, pengamalan dia semakin tinggi, itu adalah lebih baik dan lebih dikasihi oleh Allah berbanding dengan orang yang iman dia lemah dan pengamalan tentang pengamalan yang dituntut oleh agama rendah ataupun kurang. Tapi sama ada dia saat itu iman dia lemah ataupun iman dia rendah, kedua-dua berada dalam kebaikan. Sebagaimana kata Rasulullah, wa fi kullin khair. Setiap orang beriman walaupun iman dia rendah tetap berada dalam kebaikan. Kita jangan faham orang yang iman dia rendah, dia tidak dia melakukan maksiat, kadang-kadang dia buat maksiat, kadang-kadang dia tinggal apa yang diwajibkan, jadi bermakna dia saat itu ahli neraka. Tidak. Selama mana dia orang ada iman dalam diri dia, sebenarnya masih lagi ada kebaikan. Itu kita kena faham. Sebagaimana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih bagi keduanya, yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu sya'iratin min khair. Akan keluar daripada neraka Allah mereka yang ucap perkataan la ilaha illallah sedangkan dalam hatinya masih lagi ada sebesar biji syair, biji bali daripada kebaikan. Jadi Allah Subhanahu Rasulullah menyebut kalau masih lagi ada iman dalam diri dia walaupun sebesar biji sawi, bermakna masih lagi dia berada dalam kategori orang yang baik. Sebab tu dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Thumma awrathna al-kitaba alladhina istafaina min ibadina, faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah." Maksudnya adalah kemudian kami warisikan akan kitab ini kepada orang yang kami pilih dari kalangan hamba kami. Jadi orang yang beriman sebenarnya adalah pilihan Allah. Cuma orang beriman ada 3 kategori. Faminhum zalimun li nafsi. Sebahagian daripada mereka itu adalah orang yang menzalimi diri mereka itu sendiri dengan melakukan perkara yang dilarang, tetapi tidaklah sampai rosak akidah, tidak sampai terkeluar daripada agama Islam, meninggalkan, mengabaikan sebahagian daripada kewajipan. Wa minhum muqtasid, dan sebahagian daripada mereka itu bersederhana. Namun ada golongan yang lebih tinggi, wa minhum sabiqum bil khairati bi idznillah, dan sebahagian daripada mereka itu orang yang ke depan dalam melakukan kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya itu adalah anugerah yang besar yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada sebahagian daripada hamba-Nya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Asal kata orang beriman, dia adalah orang yang baik. Walaupun daripada sudut pengamalan Islam itu sendiri tidak sempurna, asal kata dia orang beriman, dia adalah orang baik. Sebagaimana Rasulullah kata, fa wa fi kullin khair. Pada setiap di kalangan mereka ada kebaikan sebenarnya. Tetapi apa yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap golongan pemuda adalah innahum fityatun amanu, sesungguhnya mereka itu adalah pemuda yang beriman, adalah orang yang iman dia sempurna. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana ciri-ciri yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap sekumpulan pemuda yang mula-mula sekali Allah Taala sebut adalah orang yang beriman, maka antara perkara yang cukup penting untuk dibincangkan adalah berkenaan dengan hakikat iman itu sendiri. Kerana kita di sana ada ayat Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Maksudnya
orang-orang Arab Badui berkata, kami telah beriman. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah supaya khabar kepada orang Arab Badui yang mengaku dengan mulut beriman, qul lam tu'minu. Kata olehmu ya Muhammad, kamu belum lagi beriman. Walakin qulu aslamna, tapi mu kena kata kami memeluk Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, kerana iman belum lagi masuk ke dalam hati-hati kamu. Begitu juga dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang sifat orang munafik. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa ma hum bimu'minin. Sebahagian daripada manusia mereka yang berkata kami beriman kepada Allah, sedangkan pada hakikatnya mereka itu belum lagi beriman. Dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan beberapa orang ulama hadis yang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syar man amana bilisanihi wa lam yadkhulil imanu qalbah la taghtabul muslimin ila akhiril hadis. Wahai mereka yang hanya beriman dengan mulutnya, sedangkan iman belum lagi masuk ke dalam hati, janganlah kamu mengumpat kepada orang Islam. Jadi daripada dalil-dalil yang kita sebut saat ini, bermakna di sana ada orang yang mengaku bahawa dia orang yang beriman, tapi pada hakikatnya iman belum lagi ada dalam hati mereka. Maka sebab itulah antara perkara yang cukup penting untuk kita bincang adalah berkenaan dengan hakikat iman, supaya kita termasuk di dalam golongan pemuda yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Sesungguhnya mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka itu, dan kami tambahkan kepada mereka itu petunjuk. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, secara ringkasnya kalau kita bincang dalam ilmu usuluddin tentang hakikat iman, definisi iman, ulama mendatangkan definisi iman kepada dua. Yang pertamanya ta'rif iman dengan makna yang khas, yang keduanya ta'rif iman dengan makna yang am. Ta'rif iman dengan makna yang khas adalah hati kita membenarkan setiap perkara yang didatangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. At-tasdiqu bi kulli ma jaa bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dinamakan sebagai iman dengan makna yang khas. Kita membenarkan setiap perkara yang didatangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang rukunnya semua kita tahu, bermula daripada beriman kepada Allah, beriman kepada kitab, beriman kepada malaikat, beriman kepada rasul, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada qada dan qadar, yang dinamakan sebagai rukun iman. Okey, itu makna iman yang khas. Kita kena percaya. Apa makna percaya? Hati kita memang betul-betul kita berpegang, kita mengiyakan, kita memutuskan bahawasanya setiap perkara yang didatangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam betul, benar. Termasuklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut Allah Taala ada, Allah Taala esa, Allah Subhanahu wa taala kuasa, dan rukun-rukun iman yang lain. Cuba kita tengok perbezaan di antara golongan munafiqun dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam beriman kepada apa hak yang didatangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, dalam peperangan Ahzab, Nabi sallallahu alaihi wasallam terpaksa menghadapi seluruh musyrikin datang menyerang Madinah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermesyuarat dengan para sahabat bagaimana hak yang perlu kita kena buat. Dipendekkan cerita, akhirnya Rasul bersetuju mengambil pandangan yang diutarakan oleh Salman Al-Farisi untuk membuat parit, untuk mengelak daripada tentera berkuda boleh masuk ke Madinah. Gali parit di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah semudah di zaman kita. Kita peralatan banyak di zaman kita, mudah je kalau kita koda nak gali parit. Tapi di zaman Rasulullah payah, kena buat kerja dengan tangan, dengan orang tak cukup, peralatan tak cukup, lepas tu makanan pun sikit. Pakat gali parit, gali. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekali gali dengan para sahabat. Tiba-tiba sampai satu tempat ada batu yang besar, bapak batu. Sahabat dak cakap nak cokeh, tak boleh, dak cakap nak katak, dak pecah. Maka pergi khabar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa caku. Rasulullah baca bismillah, bismillah, kong Rasulullah caku sekali, pecah 1/3 daripada batu tersebut. Kata ketika pecah Rasulullah kata Allahu akbar. U'titu mafatih Syam. Rasul bertakbir, Rasul kata telah diberi kepadaku kunci negeri Syam. Lepas tu kali kedua kata Rasulullah, Allahu akbar, u'titu mafatih Faris. Diberi kepadaku kunci negara Farsi. Lepas tu kali yang ketiga Rasul kata telah diberi kepadaku kunci negara Yaman. Okey.
Kalau kita tahu keadaan pada hari itu, negara Syam berada di bawah jajahan Rom. Rom ni adalah kuasa besar dunia. Negara Farsi juga kuasa besar dunia. Sebenarnya untuk mendapat negara yang di bawah jajahan kuasa besar dunia bukan suatu benda yang mudah. Bukan suatu benda yang mudah. Tetapi apabila benda tu keluar daripada mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat percaya. Walaupun pada hari itu nak keluar berak pun takut. Sebab Madinah dikepung. Dan sehingga kan Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan dalam Al-Quranul Karim keadaan dan perasaan yang dilalui oleh para sahabat ketika mereka itu dikepung oleh Al-Ahzab. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, wazulzilu zilzalan syadida. Mereka itu digoncang dengan goncangan yang cukup hebat. Sehingga kan puak-puak munafiqun kata lagu mana, ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa ghurura. Apa hak yang dijanji oleh Allah dan Rasulnya adalah pelawak belaka. Sampai kepada hari tersebut ni, jantung ni, hati ni duduk kat tekak ni. Wa tadhunnuna billahi dhununa, macam-macam sangkaan mereka itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi berbeza dengan para sahabat Rasulullah. Asal kata benda tu keluar daripada mulut Rasul, dia percaya. Okey, tengok. Berbeza di antara golongan munafiqun dan sahabat. Selepas daripada kewafatan Rasulullah, di zaman pemerintahan Abu Bakar, di zaman pemerintahan Sayyidina Umar, banyak negara-negara sehingga kan hak yang bukan daripada Arab juga dapat kepada Islam. Akhirnya sampai berita tersebut kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah tengah mengajar, siapa berita, oh kata negara ni boleh kepada Islam, negara ni boleh kepada Islam, negara boleh kepada Islam. Apa kata Abu Hurairah? Iftatihu ma badalakum. Tawang dah, bukalah negara mana hak yang kamu rasa inginkan. Fawalladhi nafsu Abi Hurairah biyadih. Demi Tuhan yang jiwa Abu Hurairah berada di dalam genggamannya. Maftatahtum min madinatin wala taftatihunaha ila yaumil qiyamah illa waqad a'tallahu Muhammadan mafatihaha qabla dhalik. Tidak ada satu negara pun yang telah dapat tawang sebelum daripada ni. Dan negara-negara yang kamu akan dapat selepas daripada ni, melainkan Allah Ta'ala telah memberi kunci-kunci negara tersebut kepada Muhammad sebelum daripada ni lagi. Tengok kepercayaan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asal kata benda tu keluar daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam, tu sebenarnya adalah hakikat iman. Jadi iman dengan makna yang khas adalah kita membenarkan setiap perkara yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita tengok pada zahirnya menyalahi adab. Okey, itu makna iman yang khas. Manakala makna iman yang umum, makna iman yang am adalah merangkumi 3 perkara. Yang pertamanya adalah pengakuan dengan lidah, kita bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang keduanya adalah kita mengaku mempercayai dengan hati. Yang ketiganya kita buat dengan anggota kita segala perintah yang diperintahkan oleh syarak. Yang pertamanya adalah iqrarum bil lisan. Yang pertamanya pengakuan dengan lidah. Yang keduanya adalah wa tasdiqum bil janan. Yang keduanya membenarkan dengan hati. Yang ketiganya wa amalun bil arkan. Kita buat dengan anggota. Ni rukun ataupun makna iman yang umum. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman ni dia ada 70 cabang lebih. A'laha qawlu la ilaha illallah. Hak yang paling tinggi cabang iman adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imaqatul adha 'anil tariq. Dan hak yang paling rendah cabang iman adalah kita menghilangkan perkara yang mengganggu daripada jalan. Wal haya'u syu'matun minal iman. Manakala malu adalah satu cabang daripada iman. Jadi iman dengan makna yang umum dia lain daripada iman dengan makna yang khusus. Iman dengan makna yang umum dia merangkumi 3 perkara. Yang pertamanya adalah kita mengaku dengan lidah. Yang keduanya kita percaya dengan hati. Yang ketiganya kita buat apa yang diperintah oleh syarak dengan anggota kita. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita di sana macam kita khabar, ramai orang boleh mengaku dia beriman dan pastinya orang yang beriman mesti kena mengaku dia beriman. Tetapi di sana ada orang yang mendakwa dengan mulut bahawa dia beriman tapi pada hakikatnya iman tidak ada dalam hati mereka. Hak ni hak yang perlu kita kena bimbang, hak yang perlu kita kena takut. Namun di sana ada alamat dan di sana ada tanda-tanda yang kita dapat mengetahui bahawasanya kita ni beriman ataupun tidak.
Di sana ada tanda-tanda yang kita dapat mengetahui dengan tanda tersebut bagaimanakah tahap iman kita. Baik. Andai kata kita mempercayai segala perkara yang didatangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita mengaku dengan mulut dua kalimah syahadah dan kita buat apa yang diperintah oleh agama, bermakna ada iman pada diri kita. Manakala di sana pula ada tanda-tanda yang kita dapat mengetahui bagaimanakah imam kita tinggi ataupun rendah. Kita akan berkongsi beberapa tanda bagaimanakah untuk kita mengetahui tahap iman kita. Sebagai contoh, dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi dalam kitab Sunannya, begitu juga Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sarrathu hasanatuhu wa sa'atuhu sayyi'atuhu fadzalikumul mu'min." Sesiapa hak yang kebaikan dia mengembirakannya. Apabila dia melakukan kebaikan, dia jadi gembira. Gembira ni bukan kerana ada sifat ujub dalam diri, bukan. Gembira bukan kerana ada sifat riak, ada sifat sum'ah, bukan. Gembira kerana dia telah melihat kepada dia mampu untuk melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala dan dia meyakini tentang ganjaran yang Allah Taala bagi kepada orang yang melakukan kebaikan. Yang pertama, yang keduanya wasa'atuhu sayyi'atuh, dan kejahatan yang dilakukan olehnya menyebabkan hati dia tidak tenteram. Maka fadzalikumul mu'min. Sebenarnya itulah orang beriman yang sempurna. Okey, tanda bagaimanakah kita nak mengetahui tahap iman kita setelah daripada kita meyakini kita orang beriman adalah kita melihat bagaimanakah perasaan kita setelah daripada kita melakukan kebaikan. Apakah perasaan kita? Yang keduanya, bagaimanakah perasaan kita setelah daripada kita melakukan maksiat? Kita sebagai manusia biasa tidak terlepas daripada kita melakukan maksiat. Siapa pun dia, sama ada dia ni orang agama ataupun tidak, sama dia ni ustaz ataupun tidak, sebagai manusia biasa selain daripada para nabi, dia tidak terlepas daripada melakukan kesilapan dan kesalahan. Cuma perbezaannya orang yang lebih dekat kepada agama, sedikit kesalahan dia berbanding dengan orang yang jauh daripada agama. Namun sebagai manusia biasa selain daripada nabi dan rasul, tidak terlepas daripada melakukan kesilapan dan kesalahan. Ini adalah suatu hakikat yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun." Setiap anak Adam melakukan kesilapan, namun sebaik-baik orang yang melakukan kesilapan adalah orang yang bertaubat kepada Allah. Jadi bermakna kita tidak terlepas daripada melakukan kesilapan dan kesalahan. Jadi kita tengok bagaimana orang yang iman dia tinggi. Orang yang iman dia tinggi adalah setelah daripada melakukan kesilapan, apakah perasaan dia? Kalau perasaan dia tidak tenteram, bermakna itu adalah iman yang sempurna sebagaimana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Tirmizi dalam kitab Sunannya dan beberapa orang ulama hadis yang lain. Okey, yang pertama. Yang keduanya, kita ambil dua ayat daripada Al-Quranul Karim. Okey, satu ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun." Maksudnya dia, sesungguhnya orang beriman yang sempurna adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Okey, yang pertama dia beriman kepada Allah dan Rasulnya. Walam yartabu, dan tidak ada syak dan ragu-ragu. Yang pertama, dia beriman kepada Allah dan Rasul dan tidak ada syak dan ragu. Dia yakin tentang akidah yang dia pegang. Lepas tu, thumma jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Kemudian mereka itu berjihad dengan harta benda mereka itu dan diri mereka itu pada jalan Allah. Jadi antara tanda iman orang yang beriman yang sempurna adalah mesti dia kena berjihad pada jalan Allah dengan harta benda mereka dan jiwa raga mereka. Okey, ini di antara tanda-tanda yang disebut oleh Nabi yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut innahum fityatun amanu bi rabbihim, sesungguhnya mereka itu adalah pemuda-pemuda yang mereka itu beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka kita kena faham mereka adalah orang yang sempurna imannya. Antara ciri-ciri orang yang sempurna imannya, dia sanggup berjihad, dia sanggup berjuang pada jalan Allah Subhanahu wa taala dengan jiwa raga mereka itu dan harta benda mereka itu sebagaimana yang disebut di dalam Al-Quranul Karim. Ulaika humus shadiqun. Mereka ini sebenarnya adalah orang yang benar-benar di dalam dakwaan mereka. Ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, okey, ini di antara ciri-ciri orang yang beriman.
yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quranul Karim, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan. Maksudnya dah, sesungguhnya orang yang betul-betul sempurna iman dia adalah orang yang apabila disebut nama Allah, gementar hati mereka itu. Apabila dia sebut nama Allah, jadi takut. Dan apabila dibaca kepada mereka itu akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka bertambah iman mereka. Okey, yang pertama, apabila disebut nama Allah, dia akan jadi takut. Sebut nama Allah, jadi takut. Jadi ketika nak buat maksiat, kita kata, mu nak takut pada Allah Ta'ala ke? Mu nak takut Tuhan ke? Jadi, hak nak buat saat ni tu, hak laju, jadi slow. Okey, itu di antara tanda orang beriman. Tapi kalau nak buat maksiat, tiba-tiba kita sebut nama Allah, kau laju buat maksiat, jadi bermakna iman dia bermasalah sebenarnya muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila dibaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka iman mereka akan bertambah. Lepas tu dalam ayat ni Allah Subhanahu wa taala sebut wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka itu hanya bertawakal dan berserah diri kepada Tuhan mereka. Antara ciri-ciri orang yang beriman adalah mesti kena bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pada hari ini ramai di kalangan umat Islam berpegang kepada sebab. Hanya berpegang kepada sebab tanpa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dituntut kepada kita adalah kita mengambil asbab. Apa yang dituntut kepada kita adalah mengambil asbab. Tapi dalam masa yang sama kita bertawakal kepada Allah. Dan kita mesti kena beriktikad asbab yang kita mengambil saat itu tidak memberi kesang pun. Yang memberi kesang adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu kita kena mendalami dalam ilmu usuluddin. Sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, kata Rasulullah, la tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana. Maksudnya, andai kata bertawakal kepada Allah sebenar-benar tawakal, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan memberi rezeki kepada kamu sebagaimana Allah Taala memberi rezeki kepada burung. Yang mana burung keluar pada waktu pagi dalam keadaan perut kepeh, balik dalam kepada perut kenyang metong. Jadi dalam hadis ni Rasul suruh kita bertawakal, tapi dalam masa yang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh kita mengambil asbab. Kerana burung saat itu keluar cari makan pada waktu pagi, lepas tu pulang dalam keadaan kenyang. Cuma ada sebahagian daripada masyarakat kita hanya memandang kepada asbab, tidak memandang kepada pencipta, kepada asbab itu sendiri, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah silap. Antara apa yang dituntut di dalam agama kita adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara ciri-ciri sempurnanya iman seorang adalah wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, alladzina yuqimuna as-salah. Orang-orang yang mendirikan sembahyang. Orang yang mendirikan sembahyang. Ini di antara ciri-ciri orang yang iman dia sempurna. Dia mendirikan sembahyang, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia lain daripada melaksanakan sembahyang. Itu kita kena faham. Perkataan mendirikan sembahyang dia lain daripada melaksanakan dan menunaikan sembahyang. Di perkataan mendirikan sembahyang adalah kita kena tetap di atas sembahyang tersebut sehingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang sembahyang tapi cilang-cilu. Pagi dia sembahyang, petang tak sembahyang, ataupun sembahyang hak yang rasa boleh nak sembahyang dia sembahyang, tapi sembahyang hak yang payah dia sembahyang tak sembahyang. Maka orang ni belum lagi mendirikan sembahyang. Kerana dalam bahasa Arab perkataan iqamah adalah makna dia tetap di atas suatu perkara. Iqamah dengan makna tetap. Jadi tidak dikatakan seorang tu mengerjakan sembahyang, mendirikan sembahyang bertepatan dengan tuntutan syarak, melainkan mesti dia kena terus sembahyang selama mana dia adalah mukallaf. Selama mana dia mukallaf mesti kena sembahyang. Sebab itulah kalau kita tengok kepada ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, hafizu 'alas salawati was salatil wusta. Mu kena jaga sembahyang fardu 5 waktu dan sembahyang al-wusta. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Mu kena beribadat kepada Tuhanmu sehingga datang kepadamu yaqin, yakni kematian. Jadi dengan maksudnya
Kalau orang tu semayang celang-celuk, semayang Jumaat, semayang raya dia semayang lain tak semayang, ataupun semayang Zuhur, semayang Asar semayang, tapi Maghrib Isyak tak semayang, atau Maghrib Isyak semayang, tapi subuh tak semayang, maka orang tu belum lagi mendirikan sembahyang sebagaimana yang dituntut oleh syarak. Kerana perkataan mendirikan sembahyang adalah mesti kena melaksanakan sembahyang secara berterusan selama mana dia mukallaf sehingga dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Okey, itu makna yang pertama mendirikan sembahyang. Yang keduanya, makna yang kedua bagi mendirikan sembahyang adalah kita mendatangkan sembahyang dengan sempurna. Kerana perkataan iqamah adalah melaksanakan sesuatu dengan sempurna. Kalau orang tu tidak melaksanakan sesuatu dengan sempurna, dia tidak dinamakan mendirikan sembahyang. Soalannya, bagaimanakah dikatakan melakukan sembahyang dengan sempurna? Jawapannya adalah kita melakukan sembahyang mesti kena cukup syaratnya, mesti kena cukup rukunnya, kita mesti kena jaga adab-adab sembahyang, menjauhi perkara-perkara yang membatalkan sembahyang. Jadi apabila dia buat perkara-perkara tersebut, barulah dikatakan dia mendirikan sembahyang. Itu juga di antara ciri-ciri imam yang sempurna ataupun tanda-tanda orang yang mempunyai imam yang sempurna. Dia jaga sembahyang, lepas tu dia buat sembahyang dengan sempurna. Ini penting, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita kena tahu agar generasi pemuda yang didambakan ini bertepatan dengan apa yang digariskan oleh syarak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahum fityatun amanu bi rabbihim, sesungguhnya mereka itu adalah pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Dan antara ciri-ciri orang yang sempurna iman adalah mereka itu menjaga sembahyang 5 waktu secara berterusan sehingga dia bertemu dengan Allah. Yang keduanya adalah dia buat sembahyang tersebut bertepatan dengan tuntutan syarak. Seterusnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan antara dia telah berinfak ataupun dia berinfak daripada apa yang Allah Taala rezekikan kepada mereka. Maksudnya dia tidak ada sifat kedekut. Jadi ketika diwajibkan kepada mereka zakat, dia mengeluarkan zakat. Ketika diperlukan dia berinfak sebahagian daripada harta dia kepada fi sabilillah, dia sanggup untuk berinfak. Okey, ini di antara ciri-ciri orang yang iman dia sempurna sebagaimana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hak kita cerita saat itu adalah tentang tanda-tanda yang kita dapat mengetahui bagaimanakah tahap iman kita. Tinggal lagi kita nak bincang pula satu je, kita akan sebut satu je. Okey, bagaimanakah cara untuk kita menguatkan iman kita, menguatkan kepercayaan kita ketika mana kita berhadapan dengan bermacam-macam pemikiran dalam Facebook dan seumpamanya. Okey, kita sebagai orang muda perlu kena memantapkan akidah kita, iman kita. Okey, bagaimanakah cara untuk kita memantapkan akidah kita? Ini disebut, jawapannya adalah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quranul Karim, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina 'adzaban nar. Maksudnya, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan berselisih malam dan siang menjadi tanda bagi orang yang mempunyai akal fikiran. Jadi maksudnya Allah Subhanahu wa taala ketika menyampaikan ayat ini, Allah Taala sebut ayat ini, Allah Taala nak daripada setiap hamba-Nya untuk berfikir tentang penciptaan Allah Subhanahu wa taala, penciptaan langit, penciptaan bumi. Sebesar-besar langit tidak ada satu tungkak pun yang tungkak langit. Sebesar-besar bumi, hebatnya kejadian bumi, sini lain, sini lain, sini lain. Begitu juga perselisihan malam dan siang. Ini semua menjadi tanda kepada orang yang mempunyai akal fikiran. Tinggal lagi kita berfikir. Jadi apabila kita berfikir tentang penciptaan langit, tentang penciptaan bumi, begitu juga berfikir tentang penciptaan diri kita sendiri. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri kamu kenapa kamu tidak melihat? Maka dia akan menguatkan iman kita. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan. Orang yang sentiasa ingat kepada Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, wa 'ala junubihim, dan dalam keadaan bertelentang di atas lambung, mengiring. Baik. Jadi antara hak yang dapat mengukuhkan iman kita adalah sentiasa kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa hak yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita buat. Apa hak yang Allah Subhanahu wa taala larang kita tinggal. Wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka itu berfikir pada penciptaan langit dan bumi.
Jadi apabila dibuat perkara tersebut, akhirnya akan lahir daripada hati dia, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, mu tidak ciptakan semua perkara ini sia-sia. Ketika lahir kuat iman dia, maka akan lahir perasaan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya dia berdoa kepada Allah, faqina adzabannar. Maka peliharalah kami ya Allah daripada azab neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Antara perkara yang penting sebelum daripada kita sebab kita ni lebih kurang dalam berapa minit lagi tinggal. Jadi yang nak sebut secara ringkas, antara perkara yang penting untuk kita menjaga akidah kita, untuk kita menjaga iman kita, khususnya untuk pemuda adalah memilih kawan untuk kita berkawan. Kita tidak boleh pilih ikut dang kawan, melainkan kita mampu mempengaruhi kawan. Kalau kita tidak mampu mempengaruhi kawan, maka kita kena berhati-hati dalam memilih kawan. Kerana Allah Subhanahu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam sebuah hadis, al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang mengikut bagaimana perangai, bagaimana agama, tingkah laku sahabat dia, tingkah laku kawan dia. Maka hendaklah seorang di kalangan kamu dia pilih siapa orang yang patut dia berkawan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebelum hamba mengakhiri kuliah duha pada pagi yang mulia ini, lebih kurang kita hampir sejam dah, hamba nak buat kesimpulan sedikit tentang tajuk yang kita bincang. Baik. Generasi anak muda yang didambakan adalah anak muda yang melakukan apa perkara yang diperintah oleh agama. Anak muda yang berpegang teguh dengan apa yang diperintah oleh agama. Bermula dengan mantapnya imannya dan dia menterjemahkan segala pengamalan Islam di dalam kehidupan mereka. Anak muda yang bersifat sedemikian adalah golongan yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dalam Al-Quran Allah Taala memuji Ashabul Kahf, tetapi apabila seorang ataupun pemuda yang mempunyai ciri-ciri yang sama, maka sebenarnya pada hakikatnya dia juga termasuk dalam golongan yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang keduanya, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iman adalah suatu benda yang penting di dalam kehidupan kita, kerana ia akan menentukan kebahagiaan ataupun tidak seorang hamba. Maka mesti kita kena jaga betul-betul iman kita. Pada hari ini setiap orang beriman jangan segang silu mendakwa dia orang beriman. Tetapi kita kena faham bahawasanya bukan setiap orang yang mendakwa dia orang beriman pada hakikatnya dia adalah orang yang beriman. Kerana di sana ada orang yang mendakwa beriman dengan mulut, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala kamu dalam Quran, walam yadkhulul imanu fi qulubikum. Sedangkan iman belum lagi masuk ke dalam hati kamu. Di sana ada orang yang beriman, di sana ada orang yang mendakwa dengan mulut mereka beriman, tetapi Nabi SAW menyebut, ya ma'syar man amana bilisanihi wa lam yadkhul iman qalbah. Wahai orang yang hanya mengaku beriman dengan mulut, tetapi pada hatinya iman belum lagi masuk. Maka hak ni hak yang perlu kita kena bimbang, hak yang perlu kita kena takut, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita berdoa agar kita tidak termasuk dalam golongan tersebut. Apabila seorang tu ada iman, walaupun pengamalan dia dalam melakukan tuntutan syarak tidak sempurna, sebenarnya pada hakikatnya dia mempunyai kebaikan. Tapi sudah pastinya orang yang iman dia sempurna, hak ni adalah yang lebih baik dan lebih dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di sana ada tanda-tanda untuk kita mengetahui bagaimanakah orang tu ada iman ataupun tidak. Dan di sana ada tanda-tanda kita dapat tahu bahawasanya bagaimanakah orang tu iman dia rendah ataupun iman yang tinggi. Antara ciri-ciri orang yang iman dia tinggi adalah dia mempunyai keyakinan dan sedikit pun tidak ada keraguan di dalam diri tentang kewujudan Allah, tentang keesaan Allah. Begitu juga segala perkara yang berkait dengan rukun iman. Dan di antara ciri-ciri orang yang beriman yang tinggi adalah ketika disebut nama Allah dia akan mari perasaan takut. Ketika dibaca tanda-tanda ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan bertambah iman dia dan dia jaga sembahyang. Dia berinfak fi sabilillah dan dia berjuang pada jalan Allah dengan harta benda mereka dan dengan diri mereka itu sendiri. Dan antara ciri-ciri ataupun tanda orang yang mempunyai iman yang sempurna adalah setelah daripada dia melakukan kebaikan, dia akan rasa senang, dia akan rasa gembira. Apabila dia melakukan kejahatan, dia akan rasa susah hati. Okey, ini di antara tanda-tanda orang yang iman dia sempurna. Dan antara perkara yang dapat
meningkatkan iman kita adalah kita berfikir tentang kebesaran penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, berfikir tentang penciptaan langit dan bumi, berfikir tentang perselisihan malam dan siang, sentiasa sebut, sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir sekali kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala menjaga iman kita, meningkatkan iman kita sehingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, hamba rasa untuk pertemuan kita pada pagi ini, kita rasa di sini dulu. Kita mengharapkan ada manfaatnya dan ada keberkatannya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada pagi yang mulia ini. Terima kasih sekali lagi kepada pihak penganjur kerana menjemput hamba untuk datang ke sini pada pagi ini untuk berkongsi sedikit ilmu. Semoga apa yang kita ucapkan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu Subhanahu Wa Taala a'la wa a'lam. Allahumma haqqiqna bittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlasa fil qawli wal 'amal. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlasa fil qawli wal 'amal. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlasa fil qawli wal 'amal. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم ردنا ورد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم ردنا ورد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم ردنا ورد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم أصلحنا وأصلح شبابنا وفتياتنا. اللهم أصلحنا وأصلح شبابنا وفتياتنا. اللهم أصلحنا وأصلح شبابنا وفتياتنا. اللهم ردنا وردهم إلى دينك ردا جميلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Majlis merakamkan sedikit ucapan terima kasih kepada Sahibul Fadlah Al-Ustaz Abu Usamah di atas kuliah duha yang telah pun disampaikan kepada kita sebentar tadi. Dan insyaAllah moga-moga segala perkongsian butiran permata yang dilontarkan kepada kita sebentar dapat kita serapkan dan kita amalkan dan kita menjadi sebagaimana yang didambakan. Pemuda yang akan mewarisi pemerintahan ataupun negara yang akan mencerminkan kegemilangan Islam di masa hadapan insya-Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Sebagai tanda terima kasih dan penghargaan kepada yang bagi Al-Fadhil Ustaz, majlis menjemput dan persilakan pengarah program kita yang berbagi Al-Fadhil Ustaz Abdul Rahman untuk ke pentas bagi menyerahkan cenderamata tanda penghargaan. Juga terima kasih kepada yang bagi Al-Fadhil Ustaz di atas kesudian bersama-sama dengan kita dan juga menyampaikan kuliah duha sebentar tadi. Dipersilakan. Baik, terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Al-Fadhil Tuan Pengarah kita dan juga Sahibul Fadlah Al-Ustaz. Kerana kelapangan waktu dan juga ilmu yang diberikan kepada kita dengan pagi yang penuh keberkatan pada hari ini, hari Jumaat yang penuh dengan keberkatan. Dan jangan lupa untuk kita sentiasa melantunkan selawat di bibir kita. Moga-moga kerinduan itu membenih dan juga mengikat ukhuwah kasih sayang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Dan untuk semua para pengunjung dan juga para penerima sumbangan untuk terus kekal berada di tapak ini ataupun di kerusi masing-masing kerana kita akan teruskan seketika nanti untuk cabutan bertuah untuk anda semua dan juga penyampaian sumbangan kepada semua penerima yang telah pun disenaraikan insya-Allah. Jadi untuk cabutan bertuah yang pertama kita persilakan yang berbagai Puan Nur Farizan Hashim. Okey, untuk ke pentas yang merupakan Ketua Komunikasi Korporat TDM Berhad untuk ke pentas bagi membuat cabutan bertuah
dan juga menyampaikan hadiah kepada yang bertuah pada pagi ini. Semua daftar belaka dah? Hok daftar cakap tangan tengok. Jangan duduk daftar pasal hadiah ni kita sedia. Okey, insya-Allah. Dia baca biasa roda, tak ada roda kali ni. Okey. Okey. Kita cabut 3 dulu puan. Hok pegang apa nama tabung ni import daripada China. Bukan kaleng-kaleng Kuala Terengganu pemain import saja. Malah ni Faizal Tahir katanya. Jadi pakat-pakat mari. Jangan nak cakap aku reka je ni. Baik, TDM pemikat Hamra cabutan bertuah untuk slot pagi ni iaitu kuliah duha sebagai menghargai ramai belakang tu. Insya-Allah. Nama pertama. Sebelum saya baca nama, saya nak maklum. Saya akan baca nama sebanyak 3 kali dan kali ketiga saya panggil saya akan kira siapa 3. Yang tak ada kira tak ada Dan kau nak wakil tuang dia mesti ada di sini baru wakil dia naik. Kalau wakil dia tak ada, kalau tuan dia tak ada wakil. Okey, baik. Yang pertama, Syarifah Salsabila. Ada Salsabila. Kedua kena nyanyi dulu. Mana Faizal Tahir tidak hari Yasin. Yasin malam tadi dah kita bakat baca. Ni Allah. Macam mana ni? Okey, tahniah kita ucapkan dan